Kalau anda tengok tajuk ni, yes, ini adalah kereta elektrik. 100% kereta elektrik. Tak ada enjin, tak ada petrol. 100% kereta elektrik. Hari ini kita akan bercerita tentang Nissan Leaf. So sebelum itu, buat sekarang. Yes, ini adalah kereta elektrik 100%. Korang tak salah tengok. Dan yes, ini bukanlah kereta baru. Ini adalah Nissan Leaf yang dilancarkan pada tahun 2019. Tetapi kita ambil sekali lagi. Sebab apa? Selepas hari itu government ada umumkan pelepasan cukai sepenuhnya untuk kereta elektrik. So that's why lah kita minta balik, kita nak buat review balik. Sama ada kereta elektrik sesuai tak untuk orang Malaysia kita. Okay? So, sebelum kita bercerita tentang concern korang, macam-macam soalan kau nak tanya, aku bercerita dululah kereta ini. Dan kalau kau nampak secara overall, secara luaran dia, walaupun dia start lancar pada tahun 2019, dah beberapa tahun, tapi bagi aku, design dia still relevant. Kau nampak, dia tak outdated sangat lah. Walaupun Nissan ni, kalau kita cakap pasal Nissan, kereta dia memang kereta-kereta on tour kan. Tapi untuk Nissan Leaf ni, tak. Kau boleh nampak Nissan dia punya design masih lagi boleh terima walaupun dah beberapa tahun. So kau boleh nampak dekat sini. Untuk yang ini kau boleh nampak lah, yang ni dia ada lampu nyala siang LED, termasuk lampu utama LED, belakang pun LED juga, full LED. Dan untuk bahagian tengah ni, dia macam diinspirasikan macam diamond tau. Kalau kau nampak dalam dia tu, yang ni berwarna biru tau. Berwarna biru sama dengan bumbung dia pun berwarna biru, di mana kalau warna biru ni memang sinonim untuk mana-mana kereta EV, sama ada elektrik sepenuhnya ataupun PHEV. Kalau kau nampak ada biru, maksudnya itu adalah kereta EV. Dan ini adalah macam dia ada diamond design untuk bahagian dalam ni lah. Dan untuk bahagian bawah kau boleh nampak tu macam ada lampu fog lamp. Dan kalau kau nampak untuk bahagian atas ni, dia macam ada dipisahkan. Ada dua tau. Yang ini adalah hood bonnet depan. Yang ini adalah tempat charging di mana kau boleh buka melalui pakai remote ataupun dekat dalam. Di mana untuk yang ni charging, dia ada dua jenis charging yang berbeza. Di mana kau boleh charge slow charging ataupun fast charging, iaitu AC dan juga DC. AC tu slow charging, DC adalah fast charging. Dan soalan korang katakan, berapakah nak charge yang ni? So memandangkan yang ini dia punya bateri power dia adalah 110 kW. Di mana untuk fast charging cuma perlu 1 jam. Untuk 0 to 100, 1 jam. Full charging menggunakan DC. Tapi kalau slow charging dekat rumah tu, dia akan ambil masa lebih kurang 7 jam. Okay? So, dan untuk bahagian tepi, kau boleh nampak, okay, rim 17 inci dengan tayar 2150. Dan kalau kau nampak untuk bahagian tepi, dia ada tulis zero emisi. So, maksudnya ini adalah fully 100% kereta elektrik. Dan untuk bahagian belakang, sangat-sangat simple dengan design lampu as a C-shape punya lampu design. Dan tak ada apa yang saya boleh katakan dari bahagian belakang. Tapi kita nampak dia ada two tone, black dan juga white dekat bahagian sini. Dan untuk bahagian bumper bawah pun kau boleh nampak ada warna biru juga. So depan kau boleh tahu this is electric car. Belakang pun kau boleh tahu this is electric car juga. Dan of course di sini ada zero emission juga. So untuk dia punya boot belakang, kalau kau nampak boot belakang dia adalah sangat-sangat luas dan agak mendalam. Boot space belakang adalah 435 liter. Sangat besar. Sebab apa? Sebab dia tak ada spare tayar. Dan kalau ikutkan, dia punya bateri tu dekat bahagian bawah, iaitu saya akan tunjuk kejap lagi. Dan untuk boot belakang, kau boleh turunkan seat untuk menjadikan dia lagi besar. So daripada 435 liter, kau boleh jadi 1176 liter. Yes, sangat-sangat luas. Sebelum itu, kita nak start enjin dulu. Dah start. Sebab apa? Kereta elektrik. Kereta elektrik tak ada enjin bang. So ni maksudnya dah start. Kalau kau tengok sebelum saya buka aircon, kita boleh nampak range minyak adalah 166 km dengan 63% bateri. Kalau kita hidupkan aircon, okay, kita hidupkan aircon, automatically dia jadi 157 km. Kiranya aircon, everything semua efek kepada bateri. Kalau kita tak guna aircon, jangka dia punya mileage tu lagi panjang. So sekarang ni kita buka aircon dulu. So basically
untuk bahagian dalaman, for me is simple lah. Simple dan juga ada beberapa benda yang aku suka dan ada beberapa benda yang aku tak suka. First, kita cerita dashboard. Dashboard kalau kita tengok, all adalah digunakan hard case. Ini hard, semua hard. Sakit tangan aku. Mana gerah betul ni. Hard. Dan untuk bahagian tepi je, pintu yang ni soft. Nampak? Ini soft. Yang lain semua hard. Tapi walaupun hard dia, kualiti nampak ada kualiti lah. Okay? Ini kita nampak dia punya kualiti tu ada juga. Termasuk dekat armrest. Yang ni armrest, dia adalah jenis yang soft touch lah. Dan seterusnya, benda yang aku suka adalah dia punya seat. Sebab seat ni kan, dia ada gabungan antara leather dan juga Alcantara. Kiranya dia sanggup bagi Alcantara tu, maknanya ini macam lah. Ini macam lah. So, bukan murah benda tu. Dan dia ada jahitan benang biru juga. Nampakkan lagi, this is another EV car. Okay? So, back to the meter, dia ada dua bahagian, digital dan juga analog. Untuk bahagian digital belah kanan ni adalah lebih kepada speed maksimum, dia boleh pergi 180. Tapi kalau ikutkan atas kertas, dia boleh pergi sampai 155 kilometer sejam. Okay? Dan untuk bahagian kiri ni, dia ada pelbagai indikator. Boleh nampak range bateri berapa, boleh pergi berapa kilometer dan juga beberapa indikator gear. Okay? Dan untuk bahagian tengah ni, yang ni aku paling spoil sekali lah. Dia bagi 5 inci punya sistem infotainment. Bang, zaman bila bang? 5 inci! Yang bagusnya, dia ada kamera 360 tau, yang kita boleh tengok all round monitor. Tetapi memandangkan benda halang ni, kecononet punya kecil, aku nak tengok macam mana? Aku kena tengok macam ni tau. Baru nampak. Come on lah bang. Takkan kau bagi ni ya, bagilah skrin besar sikit. 8 inci ke, 11 inci ke, bagi macam iPad besar tu. Okey lah sikit. Ni dengan ada iPod menu lagi, ada Bluetooth lagi. Fine lah, aku tak nak cerita yang ni lah. Yelah, orang katakan beli kereta elektrik, takkan nak besar-besar. Tapi bagi aku, at least bagilah besar sikit. Nampak lah sikit kan. Untuk bahagian bawah kita nampak lah untuk aircon, kita boleh pilih macam this is all is a button, bukannya guna touch dan sebagainya, semua adalah jenis button. Dan untuk berbalik bahagian bawah, dia ada seat heater. Bagi saya dekat Malaysia ni panas, aku rasa tak perlu seat heater ni. Tapi memandangkan model ni dah CBU kan, CBU daripada Japan, so memang dia datang sekali lah. So bagi aku seat heater kalau digantikan dengan untuk ventilator yang seat yang bagi sejuk kan, tu lebih better. Tapi kalau dia bagi yang ni, ambil je lah, okay, daripada tak ada. Yang ni of course push up button. Dan untuk bahagian tengah, kalau kau nampak dia punya gear ni macam apa tau, macam joystick. Macam kau main game, joystick ni, nampak ni? So dekat sini kau boleh tengok lah, dia ada P, dia ada R, N, D dan juga B. Dan untuk bahagian sini dia ada E-pedal. E-pedal ni kegunaan dia adalah untuk dia akan tolong kita brake dan juga automatically dia akan recharge balik bateri ni. Itu kegunaan E-pedal. Dan satu lagi, walaupun kereta ni kereta elektrik, dia bagi eco lagi. Dan of course bahagian tengah ada electric parking brake. This is untuk bahagian depan. Untuk bahagian belakang, bagi saya seat untuk position antara saya belakang 170 cm saya punya ketinggian dengan seat kedudukan, ruang ada. Tetapi satu yang menjadi masalah adalah kalau kau tengok aku punya seat position agak meninggi tau. Aku punya lutut ni meninggi tau. Sebab dia jadi apa? Sebab sebenarnya untuk battery pack kereta elektrik dia berada dekat bahagian bawah. So maksudnya dia telah orang kata tinggikan kedudukan ni, so membuatkan kita punya kedudukan kaki ni adalah lebih tinggi berbanding kereta biasa, berbanding dengan kereta konvensional lah. So yang ini buatkan jadi tinggi. Ini yang pertama, okey. Yang kedua adalah yang di seat tengah ni. So kalau kau tengok, seat tengah ni ada bonggol tau. So bonggol ni adalah part of the battery dia jugalah. So yang membuatkan kalau yang duduk berdua kiri kanan tak apa. Kalau yang duduk tengah, contohnya, okey. So maksudnya saya kena kangkang kaki ataupun saya kena naikkan kaki. Dan apabila kalau aku naikkan kaki, nampak kurang ajar dan juga nampak perut aku lah. So yang itu saja. Tetapi overall dia macam ni lah. Dia jadi kurang selesa disebabkan oleh bateri untuk bahagian bawah. Tapi masih boleh diterima lah kalau untuk perjalanan pendek. Kalau jauh, keren bang. Keren. Okey. So, saya akan berikan tumpuan yang lebih menyeluruh dekat driving experience dan bukannya di sebalik apa yang ada dekat kereta ni. Sebab antara concern paling ramai orang adalah dari segi bateri. Aku takutlah nak guna bateri. Kang macam mana jalan sampai separuh habis? Kau jangan takut. Aku pun takut sebenarnya. Tapi, mula-mula takut itu adalah perkara yang biasa tau. So, ketakutan tu adalah perkara biasa. Sebab benda tu benda baru untuk kita kan. Once kita dah biasa, kita rasa, tak adalah susah sangat. Enjoy lah. Seronok lah buat kereta ni. Memang betul, babe. Kereta elektrik seronok, babe. Lain macam. Lepas kau dah buat sekali, aku garanti kau akan katakan, next car aku nak beli kereta elektrik. So, begitulah yang tertanam dekat jiwa aku ni. Tolonglah kuatkan imanku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuanku. Tapi soon, kita akan pergi ke situ juga. Dan back to the question korang tadi, katakan,
macam mana dengan bateri? Saya risaulah. Okey lah, dia sebenarnya konsep sama je macam kau charge handphone. Kau balik kerja, kau akan charge handphone. Ataupun kau akan biar overnight, besok pagi kau ambil. Okay. Ataupun kau balik kerja, kau charge, sebelum tidur kau dah cabut. Konsep dia sama macam kau charge handphone. Maksudnya kau balik, dan kereta ni bukannya kau akan charge hari. Kalau setakat kau pergi kerja, biasanya kalau kau pergi kerja, contohlah kalau kau duduk mana, Bangi, kau pergi kerja KL, pergi balik lebih kurang apa, 80 km. So 80 km kau boleh jalan, kalau pergi meeting pelumpang orang 130 km. Okey lah, kau balik kau charge. Ataupun kalau kau tak charge, besok kau boleh guna macam biasa, sehari lagi tak ada masalah. So maksudnya kau charge. So kalau charge, kalau dekat rumah guna box tu, yang itu akan masa 7 jam. Yang itu guna AC lah. Kalau DC fast charging 1 jam saja dah boleh full charge. Daripada kosong sampailah ke 100% bateri itu. So dari segi charging bagi saya tak ada masalah. Dan mungkin orang katakan, saya nak travel macam mana bang? Nanti tak kena ke saya kena charge beberapa kali? Okey, yang pergi travel, okey, kereta ini dia boleh pergi, range dia memandangkan dia cuma 110 kW, dia boleh pergi sampai, kalau ikutkan atas kertas, dia boleh pergi lebih kurang dalam 311 km sahaja. Ataupun ke utara kau jumpa mana-mana charging station, kau boleh charge sekejap. Ataupun mungkin kau boleh overnight dekat Ipoh, lepas tu kau charge satu malam baru kau bergerak ke Perlis. Dan of course, kereta ni sebenarnya bukanlah kereta untuk semua orang kereta elektrik bukan sesuai untuk semua orang, dan kereta elektrik cuma sesuai untuk sesiapa yang nakkan kelainan dan nakkan satu keunikan, dan juga orang katakan nak pergi ke different level. Dan that's why saya katakan bukan sesuai untuk semua orang. Dan saya risau kerisauan anda, pergi jauh, risau nak macam mana. Tapi sebenarnya kalau kau dah biasa, kau dah boleh rancang perjalanan kau. Kau nak pergi ke mana, kau rest kat mana dulu, kau charge dulu, kau berhenti makan, kau charge kau punya kereta, lepas tu teruskan perjalanan macam biasa. Yang itu pun boleh juga, okey? So, kita dah jawab yang tu. Yang kedua adalah orang katakan macam mana pula nak kira road tax. Okey, so memandangkan sebenarnya road tax ni sama je macam kereta konvensional yang lain. Kita adalah macam 1.0 berapa ringgit contohnya. Lepas tu 1.5 berapa ringgit, RM70, RM90, 2.0 dia ada banyak level. So sama juga dengan kereta elektrik, dia ada banyak level. So memandangkan yang ini adalah 110 kW. So pengiraan dia saya rasa per kilowatt dalam beberapa puluh sen. So yang ini untuk yang ini 110 kW, harga dia adalah RM187 setahun untuk road tax. Okey. Dan untuk yang ni, power dia memang ada. So dia adalah 110 kW dengan kuasa 150 PS dan juga 320 Nm torque. Di mana kalau kau tengok dia punya power dan juga torque, sebenarnya adalah sama seperti enjin 2.0 liter turbo dekat kereta petrol ataupun kereta konvensional yang lain. Power dia exactly sama macam enjin 2.0 liter. Dan kalau nak bandingkan dengan 2.0 liter, road tax jauh lebih murah lah yang ini kan. Dan of course yang ini 0 to 100 dia cuma 7.9 saat. Di mana kau boleh dengar lah memang tak ada bunyi. Selain daripada bunyi angin, bunyi tayar, kau tak dengar bunyi lain. Sebab dia memang bunyi kosong. Memang kau tekan macam bunyi elektrik kan. Ibarat macam kalau kau naik ETS, dia ada bunyi elektrik tu, macam tu lah bunyi dia. Exactly macam tu bunyi dia. Cuma kalau reverse dia ada bunyi tet tet tet, macam bunyi lori lah, semua orang pandang. Sebab yelah, kereta elektrik tak ada bunyi. Kalau tak ada bunyi tu takut orang tak perasan pula, terlanggar pula orang, masalah pula, naya pula benda tu kan. Dan kalau speed, memandang kereta elektrik kan, torque dia memang ada tau. Kau tengok saya cuba tekan kau tengok. Torque dia memang kosong bukan kosong, maksudnya instant punya torque. Kau tekannya pergi, kau tekannya pergi, kau tekannya pergi. Kau tengok. So untuk yang lain-lain, ciri safety kira komplit lah. Yang ini ada 6 airbag, dia ada ABS, EBD, BA, HSA dan sebagainya. Yang itu saya tak nak cerita. Tetapi dari segi pemanduan, saya sangat suka dia punya pemanduan. Walaupun aku agak tipikal sikit dengan Nissan ni, dia punya handling dia tak adalah best sangat. Sejujurnya, kalau nak marah aku, kau marah lah. Tapi bagi aku, dia punya handling tidaklah best sangat lah, saya katakan. Tetapi untuk yang ni, aku suka. Sebab aku rasakan mungkin dia punya battery weight balance dia, battery balance dia kat bahagian bawah tu, once kau ambil cornering, kau ada rasa dia punya smooth, dia punya keseronokan dia, kau ambil, kau feel dia. Tanpa kau perlu tekan brake, tanpa kau perlu nak bekerja keras, tanpa kau perlu bekerja keras dekat steering ni, dia smooth je. Memang sangat-sangat smooth. Ambil cornering, kau rasa best je. Sebab mungkin battery weight tu lah yang membuatkan dia rasa smooth. Itu adalah pandangan peribadi saya lah benda tu. So that's why lah sekarang teknologi semakin maju. So yang ni memandangkan yang ni 2019 kan.
So dah beberapa tahun. So sekarang ni dah ada teknologi yang makin maju, bateri yang semakin besar kapasiti. So dah tak perlu risau. Lepas ni memang tak perlu risau lagi dah. Sebab kita boleh pergi more kilometer kat situ. Dan untuk harga, sebenarnya harga kereta ini adalah RM188,888. So memandangkan SST tak ada sampai hujung tahun, dia sampai awal tahun depan, dia pergi sampai dia jatuh RM181,000. Kira dia ada penurunan lebih kurang RM7,000 lah. Dan dengan adanya pengumuman daripada kerajaan mengenai bajet 2022 untuk pengecualian cukai untuk semua kenderaan EV yang dibawa masuk secara CBU, so kita jangkakan harga kereta akan turun lebih kurang dalam 10 ke 15 ribu lagi. So lebih kurang saya estimatekan harga selepas tak ada cukai everything lebih kurang akan jatuh lebih kurang dalam 170,000 hingga 175,000 mungkin. Dan concern orang mengenai bateri, tak perlu risau. Bateri dia bagi 8 tahun warranty ataupun 160,000 km. Which one come first? So I think sampai sini lah saya nak membebel. Kesimpulannya, this car is so fun. Kereta yang sangat-sangat fun. Bukan this car lah, apa-apa kereta elektrik sangat-sangat fun. Okay, so see you guys on my next video. InsyaAllah kalau saya dapat lagi kereta elektrik soon, saya akan ceritakan pengalaman saya menggunakan kereta elektrik. Mungkin seminggu memandangkan kereta ni dia bagi aku 3 hari je. Apa utara boleh, aku cuma boleh jalan sini je lah. Nanti kalau aku dapat seminggu, bolehlah aku nak pergi utara ke, aku nak pergi selatan ke, aku nak uji bahawa kereta elektrik ni bukan satu perkara menyusahkan, tetapi kereta elektrik ni satu perkara yang menyeronokkan. Tu. Expander kuning. Gold. Expander gold. Walau cantiklah kita tu. Okeylah, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Banyak pula kita ni. Oh, Brother Lim, cushion. Brother. Bye-bye.